Sabah, tanah yang kaya, rakyat yang kuat, masa depan yang belum ditunaikan. Sabah adalah sebuah paradoks. Kita memiliki gunung tertinggi di Asia Tenggara. Kita mempunyai hutan hujan tertua di dunia. Kita menghasilkan minyak dan gas, kelapa sawit, koko, hasil laut, kayu kayan, serta pelancongan bertaraf dunia. Dari kota Kinabalu hingga Semporna, dari Kudat hingga Tawau, Sabah dikurniakan kekayaan yang tidak dimiliki oleh banyak negara lain. Namun persoalan yang menghantui setiap anak Sabah ialah mengapa negeri yang begitu kaya masih berdepan jalan raya yang rosak? Mengapa masih ada kampung yang bergelut dengan bekalan air bersih? Mengapa bekalan elektrik masih terputus-putus? Mengapa 8 daerah termiskin di Malaysia berada di Sabah? Ini bukan kerana Sabah miskin. Sabah tidak miskin. Sabah kaya, sangat kaya. Yang miskin adalah pembangunan yang sepatutnya sampai kepada rakyat. Yang kurang adalah penyatuan, kepimpinan jangka panjang, dan keberanian untuk meletakkan Sabah melebihi kepentingan politik. Realiti yang pahit. Setiap hari kita melihat lori membawa hasil sawit bernilai jutaan ringgit. Kita melihat kapal membawa hasil laut ke seluruh dunia. Kita melihat pelancongan datang menikmati keindahan Sabah. Tetapi pada masa yang sama, ada pelajar berjalan jauh melalui jalan berlumpur. Ada keluarga menadah air hujan. Ada peniaga terpaksa menghentikan operasi kerana bekalan elektrik terputus. Ada belia berhijrah ke Semenanjung kerana peluang pekerjaan yang terhad di bumi Sabah. Sabah mempunyai segala sumber untuk menjadi negara maju. Tetapi sumber sahaja tidak menjamin kemajuan. 10 sebab kuat kenapa Sabah masih belum menjadi negara maju. Nombor 1, infrastruktur asas masih tertinggal. Jalan raya, bekalan air dan elektrik masih belum standing dengan keperluan pembangunan moden. Nombor 2, kawasan terlalu luas dan berselerak. Sabah mempunyai keluasan lebih 73,000 km persegi dengan banyak kawasan pedalaman yang sukar dihubungkan. Ketiga, ketidakstabilan politik. Pertukaran kerajaan dan dasar yang kerap mengganggu perancangan jangka panjang. Nombor 4, terlalu bergantung kepada sumber mentah. Ekonomi banyak bergantung kepada sawit, minyak dan gas tanpa nilai tambah yang mencukupi. 5, kekurangan industri hiliran. Bahan mentah diekspor tetapi keuntungan besar diperolehi di tempat lain. Nombor 6, jurang bandar dan luar bandar. Pembangunan tertumpu di bandar tertentu sedangkan banyak daerah masih ketinggalan. 7, modal insan belum dimaksimumkan. Ramai anak muda berbakat berhijrah keluar Sabah. Nombor 8, tadbir urus dan pelaksanaan projek. Perancangan yang baik kerana gagal diterjemahkan kepada pelaksanaan yang berkesan. 9, kurangnya kesatuan rakyat Sabah. Perpecahan politik, kaum, daerah dan kepentingan pribadi melemahkan suara Sabah. 10, hak dan peruntukan pembangunan yang menjadi perdebatan berpanjangan. Isu berkaitan Malaysia Agreement 1963 dan tuntutan kewangan negeri masih menjadi topik yang belum diselesaikan sepenuhnya.
MS-63 dan tuntutan 40% apabila Sabah membentuk Malaysia pada tahun 1963. Terdapat perjanjian yang dikenali sebagai Malaysia Agreement 1963 atau MA63. Bagi ramai rakyat Sabah, MA63 bukan sekadar dokumen sejarah. Ia adalah janji bahawa Sabah akan menjadi rakan pengasas Malaysia. Janji bahawa hak-hak Sabah akan dihormati. Salah satu isu yang sering dibincangkan ialah hak 40% hasil bersih persekutuan yang dikutip di Sabah seperti yang terkandung dalam Perlembagaan Persekutuan. Bagi ramai rakyat Sabah, isu ini bukan semata-mata mengenai wang. Ia adalah mengenai keadilan, pengiktirafan, pembangunan dan masa depan generasi akan datang. Ramai percaya bahawa jika hak-hak Sabah dapat direalisasikan sepenuhnya dan digunakan secara berkesan, lebih banyak pelaburan boleh disalurkan kepada jalan raya, sekolah, hospital, air bersih, elektrik dan pembangunan luar bandar. Namun pada akhirnya, wang sahaja tidak mencukupi. Tanpa integriti, perancangan dan perpaduan, tiada jumlah wang yang mampu mengubah Sabah. 10 perkara wajib dilakukan untuk membangunkan Sabah. Nombor 1, satukan identiti Sabah. Kita, Kadazan, Dusun, Murut, Bajau, Suluk, Rungus, Cina, Melayu dan bangsa-bangsa lain yang ada di Sabah, kita kena bersatu. Tetapi sebelum semuanya, kita adalah anak Sabah. Nombor 2, letakkan Sabah melebihi politik. Pembangunan tidak boleh berhenti setiap kali kerajaan berubah. Ketiga, selesaikan isu air dalam tempoh 5 tahun. Air bersih mesti menjadi hak asas semua rakyat Sabah. Nombor 4, naik taraf jalan raya secara menyeluruh. Jalan yang baik membuka peluang ekonomi kepada seluruh daerah. Nombor 5, perkukukan bekalan air elektrik. Pelaburan besar dalam grid tenaga boleh diperbarui dan sistem sandaran. Nombor 6, bangunkan industri hiliran. Sawit, kokoh, hasil lautan dan minyak perlu diproses di Sabah untuk mencipta kerajaan bernilai ataupun mencipta pekerjaan bernilai tinggi. Nombor 7, melabur dalam pendidikan dan TVET. Anak Sabah mesti menjadi tenaga kerja berkemahiran tinggi. Nombor 8, tarik anak Sabah pulang. Cipta peluang pekerjaan yang berkompetitif supaya bakat terbaik kembali membangunkan negeri. Nombor 9, perangi rasuah dan ketirisan. Setiap ringgit pembangunan mesti sampai kepada rakyat. 10, wujudkan Plan Sabah 30 tahun. Visi pembangunan yang melangkaui politik dan bertahan merentasi generasi. Masalah terbesar Sabah bukan kekurangan wang. Masalah terbesar Sabah bukanlah kekurangan sumber, bukan kekurangan tanah, bukan kekurangan minyak, bukan kekurangan hasil laut, bukan kekurangan pelancongan. Masalah terbesar Sabah ialah apabila rakyat Sabah gagal melihat bahawa masa depan mereka adalah satu. Apabila kita lebih sibuk mempertahankan daerah masing-masing daripada mempertahankan negeri bersama. Apabila kita lebih bangga dengan perbezaan daripada kekuatan perpaduan. Tiada kerajaan yang mampu membangunkan Sabah jika rakyat Sabah sendiri tidak bersatu. Seruan untuk semua anak Sabah. Bayangkan Sabah pada tahun 2040. Jalan raya menghubungkan setiap daerah. Air bersih sampai ke setiap rumah. Bekalan elektrik stabil di seluruh negeri. Universiti dan pusat teknologi melahirkan pemimpin masa depan. Anak Sabah ataupun anak muda tidak lagi berhijrah kerana peluang berada di tanah sendiri. Pelabuhan Sabah menjadi pintu perdagangan Borneo. Pelancongan dunia dijadikan Sabah, menjadikan Sabah destinasi utama Asia dan global. Dan yang paling penting, tidak ada lagi daerah yang tersenarai antara termiskin di Malaysia. Ini bukan mimpi, ini adalah kemungkinan. Tetapi ia memerlukan sesuatu yang lebih berharga daripada minyak, gas atau sawit. Ia memerlukan perpaduan rakyat Sabah. Kerana apabila 30 daerah ini bergerak sebagai satu suara, tiada kuasa yang mampu menghalang kebangkitan Sabah.
Sabah bukan negeri miskin. Sabah adalah negeri kaya, negara kaya yang masih menunggu untuk bangkit sepenuhnya. Dan kebangkitan itu tidak akan bermula di Putrajaya, tidak akan bermula di kota Kinabalu. Ia bermula dalam hati setiap anak Sabah yang berkata, saya bukan hanya orang Kudat, saya bukan hanya orang Tawau, saya bukan hanya orang Ranau, Tambunan, Keningau, Tongod, Telupit, atau Sempurna. Saya adalah anak Sabah, dan masa depan Sabah adalah tanggung jawab saya. Bersama membina Sabah Maju Jaya, Sabah, tanah airku.